Waktu sembelihan korban sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah bermula daripada 10 hari bulan. Tetapi adakah 10 hari bulan itu secara mutlak? Maknanya mana-mana jam daripada asalkan tarikh 10 hari bulan. Kita 10 hari bulan dalam Islam bermula daripada waktu maghrib. Contohnya hari ni sekarang ni, tadi waktu maghrib sudah 25 hari bulan. Jadi tuan-tuan bayangkan, katalah dalam kalender falak kita dengan kiraan hisab 10 hari bulan Zulhijjah selepas tahu anak bulan dengan kiraan falak jatuh pada hari Jumaat 31 Julai. Contoh. Tapi kita kena tunggu pengumuman nanti. Jadi maghrib malam Jumaat itu sudah 10 hari bulan. Adakah lepas maghrib dah boleh sembelih korban? Ini yang dimaksudkan bila bermula masuk waktu ibadah korban. Ibadah di dalam Islam ini ada waktu-waktunya, waktu masuk dan waktu habis. Macam solat juga ada waktu masuk, ada waktu habis. Kalau buat sebelum masuk waktunya, tak dikira lagi dah. Dia macam, kalau bola tu kira fault dah, tak dikira dah golnya tu. Jadi belum lagi melaksanakan ibadah. Kalau wajib, masih lagi ada zimmah, tertanggung kewajipan. Tapi kalau sunat, kalau tak sah pun tidak ada kesan. Sebab apa? Sebab hukumnya sunat berbeza dengan nazar. Kalau dia buat awal, belum masuk waktu, dia dah sembelih korbannya, maka tak sah binatang itu sebagai korban, maka wajib diganti. Itu dia punya kesan. Baik, sebenarnya bermula masuk waktu korban itu adalah selepas daripada terbit matahari 10 hari bulan. Jadi walaupun dah maghrib dah masuk 10 hari bulan, tapi bermula masuk waktu untuk sembelih korban adalah esok pagi, siang. Okey, dan selepas berlalu kadar masa selesai solat sunat Aidul Adha beserta dengan kedua-dua khutbahnya. Jadi kita duduk qaryah mana solat Aidul Adha yang dikira dalam qaryah kita, pastikan di surau itu ataupun di masjid qaryahnya telah selesai solat Aidul Adha dengan kedua-dua khutbahnya sekali, barulah masuk waktu sembelih. Ini berdasarkan kepada hadis di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji'u fananharu. Perkara pertama yang kami lakukannya pada hari kami, pada Aidul Adha zaman Nabi SAW adalah kami solat, kemudian kami balik, kemudian kami sembelih korban. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang lakukan demikian, flownya solat kemudian sembelih, solat sunat Aidul Adha kemudian sembelih. Siapa yang lakukan demikian, ia menepati sunnah kami, sah. Wa man dhabaha qabla dhalik, dan siapa yang menyembelih sebelum daripada solat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Maka ia adalah daging biasa, sembelihannya sah tetapi tidak dianggap sebagai korban, hanya daging biasa yang dia serahkan kepada ahli keluarganya, tidak dikira sebagai nusuk, tidak dikira sebagai ibadah korban sedikit pun. Jadi tahun ini nampaknya kita dibenarkan hanya di masjid kita lakukan, maka mungkin bergila-gililah, dan harinya mungkin kita maksimum tu. Ada yang korban pada hari pertama, grup kedua pula hari Tashrik iaitu 11 hari bulan, seterusnya 12 dan seterusnya 13. Berterusan masanya ini sehinggalah sebelum terbenam matahari 13 hari bulan. Dan dalam mazhab menyebut wal-lailu wan-naharu sawa'un fi jawazi dzabh.
malam dan siang itu sama sahaja pada sudut harus untuk menyembelih binatang korban, kecuali malam pertama yang kita sebutkan malam 10, yang ini belum masuk waktu, tak boleh pakai, maknanya tak boleh pakai tarikh ini untuk kita jadikan masa untuk berkorban. 10 malam 11 okey, 11 malam 12 okey, 12 malam 13 okey. Jadi maknanya 4 hari 3 malam kita ada masa. Kemungkinan ada, ialah ada masjid yang bernaung di bawahnya surau hanya 3 atau 4 saja. Yang ni senanglah. Tapi ada sampai 13 surau, 14 surau. Yang ni ada keluasan di situ. Kalau nak buat pada waktu malam, pastikan sahaja lampunya kuat, maknanya terang, supaya jelas kelihatan binatang itu nanti yang disembelih di bahagian yang disyaratkan, bukan yang kena nanti perkara lain. Baik, diambil satu contoh andaian. Bagaimana kalau seseorang melakukan ibadah korban, sembelihannya itu ngam-ngam sebelum maghrib, dan matinya pula selepas maghrib. Dia bukan mati terus binatang itu. Macam mana perkiraannya? Fiqh melihat bagaimana? Dalam hal ini disebutkan bahawa dia kata wa yamtaddu waqtu tadhiyah ila akhir ayyami tasyriq ats-tsalatsah. Berterusan waktu sembelihan korban itu sehingga hari yang terakhir, hari ketiga, iaitulah sebelum sempurna ghurub asy-syams, bulatan matahari itu sebelum sempurna masuk tenggelam semuanya. Maknanya kalaulah masih nampak separuh, masih nampak bulatan itu walaupun tengok jam, lagi 2 minit ni, lagi 3 minit sebagai contoh. Hatta lau qata'al hulquma, sehingga kalau seseorang itu sempat potong urat hulqum, lembu ataupun kambing itu, wal mari, dan juga urat mari. 2 urat ini wajib putus. Okey, putusnya itu sebelum daripada terbenam matahari dengan sempurna, qabla tamamil ghurub, sahhat udhiyatuh, maka sah korbannya. Yang penting putusnya, bukan matinya binatang itu. Matinya mungkin lepas 20 minit, lapahnya dah sah korban, kita lapah esok je lah Ustaz. Contoh, itu pun tak ada masalah, tidak disyaratkan. Tapi biasa kita akan sudahkan terus. Dia orang yang buat kerja korban ni penat tak apa, tapi biar sekali penat, jangan 2 kali penat.